Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi alladzi ja'ala yawma 'Aidil Adha as'ada ayyamin lana wa nahmaduhu 'ala ma awlana wa nashkuruhu 'ala ni'amihi allati biha walana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ikhwani ittaqullaha wa usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Firman Allah Ta'ala dalam ayat 77 hingga 82 surah Asy-Syu'ara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. Maksudnya, aku bertanya demikian kerana sesungguhnya berhala-berhala itu ialah musuhku. Aku tidak menyembah melainkan Allah Tuhan sekalian alam, Tuhan yang menciptakan aku, maka dialah yang memimpin dan memberi petunjuk kepadaku, dan Tuhan yang dialah jua memberiku makan dan memberi minum. Dan apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan penyakitku, dan dialah yang mematikan daku, kemudian dia menghidupkan daku, dan dialah yang aku harapkan supaya mengampunkan dosaku pada hari kiamat. Selamat menyambut Aidil Adha diucapkan pada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Kesyukuran yang tidak terhingga kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat hari raya Kurban yang juga dipanggil Aidil Akbar, bermakna hari raya besar. Nikmat hari raya ini mengetuk hati kita bagaimana sempurna dan lengkapnya sistem Islam dalam memastikan setiap gerak laku kita, termasuk berhari raya mesti mengikut syariat agar mendatangkan pahala, bukannya bebas mengikut nafsu, bebas mengikut hawa nafsu syahwat yang menambahkan dosa. Sebagaimana kita renungi suatu peringatan Nabi Ibrahim alaihi salam pada kaumnya tentang amalan penyembahan berhala yang sesat, agar kembali pada agama fitrah, yaitu Islam yang hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Baginda juga mengajak kaumnya agar yakin bahawa Allah yang mengatur segala-galanya, bukan sahaja penciptaan kita, malah rezeki, sehat sakit, hidup dan mati, hidayah, pengampunan dosa dan balasan syurga dan neraka. Allah tidak bergantung harap kepada kita, sebaliknya seluruh makhluk ciptaannya begitu mengharapkan pertolongan Allah setiap tempat dan ketika. Bila akidah yang kukuh tentang kekuasaan Allah yang mengatur segala-galanya berjaya disemai dalam diri, sepastinya melahirkan umat yang mempunyai jati diri yang tinggi, yang sentiasa syukur dan tidak mudah berputus asa dalam kehidupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 83 hingga 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im waghfir li abi innahu kana minadh-dhallin wa la tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Maksudnya, wahai Tuhanku, berikanlah daku ilmu pengetahuan agama dan hubungkanlah daku dengan orang-orang yang soleh, dan jadikanlah bagiku sebutan yang baik, yakni nama yang harum dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian, dan jadikanlah daku dari orang-orang yang mewarisi
Dan ampunkanlah bagi bapaku, kerana sesungguhnya dia adalah dari orang-orang yang sesat. Dan janganlah engkau hinakan daku pada hari makhluk-makhluk dibangkitkan hidup semula, hari yang padanya harta benda dan anak tidak dapat memberi pertolongan satu apapun, kecuali harta benda dan anak-anak orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat sejahtera daripada syirik dan penyakit munafik. Sambutan hari raya Kurban tidak lengkap dengan kita menyentuh tanpa kita menyentuh tentang beberapa pengajaran penting daripada perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihi salam sekeluarga dalam meninggikan kalimah Allah atas muka bumi ini. Malah melalui doa-doa Nabi Ibrahim alaihi salam yang tertera dalam Al-Quran banyak mengajar kita bagaimana mahu membina keturunan yang tunduk patuh kepada Allah, yang berjaya dunia akhirat. Antaranya wajib ditekankan ilmu agama yang memantapkan akidah mengenai Allah, mengetahui antara kewajiban dan larangan, dosa dan pahala, halal dan haram. Ilmu agama tidak boleh dipandang remeh-temeh sebagaimana yang berlaku pada hari ini apabila mewajibkan calon SPM lulus bahasa Inggeris pada tahun 2016, sedangkan pengajian agama terus jadi pelajaran yang tidak menjejaskan sebarang keputusan peperiksaan di peringkat sekolah, apatah lagi di universiti, di mana bagi pelajar yang bukan mengambil bidang agama, maka pengajian Islam tidak lagi dipelajari. Jadi, jika keadaan ini terus berlaku, maka tahap buta agama yang menjurus kepada kerosakan akidah serta akhlak akan semakin meningkat, bukannya semakin menurun. Akhirnya lahirlah sebuah masyarakat yang khayal untuk memasuki surga Allah, tetapi tidak tahu dan tidak sedar bahawa amalan dan perbuatan yang mereka lakukan seharian adalah cara hidup ahli neraka akibat kejahilan yang berlaku. Dasar sekularisme yang masih membeli cara berfikir dan bertindak banyak membantu dalam meneruskan agenda penjajah, sebagaimana yang pernah disebut oleh bekas Perdana Menteri Britain Gladstone. Untuk menghancurkan kekuatan Islam, mestilah dihapuskan terlebih dahulu hijab dari muka perempuan Islam, ditutup terlebih dahulu Al-Quran, dan mestilah dibawa masuk benda-benda yang memabukkan, darah, benda keji dan juga mungkar. Begitu juga agenda bersama Yahudi dan komunis. Kita akan hancurkan kehidupan sistem keluarga orang-orang buta huruf orang Islam, dan kita akan hancurkan kepentingan pendidikan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim alaihi salam yang digelar Khalilullah merupakan salah seorang Rasul ulul azmi yang paling banyak menghadapi ujian dan cubaan. Malah nama baginda sentiasa kita sebut dalam bacaan tahiyat akhir salat kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara ujian yang dia hadapi bila terpaksa meninggalkan isterinya Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail alaihi salam yang masih kecil di suatu lembah yang kering kontang, sehingga sebelum baginda beredar, lalu Siti Hajar bertanya, adakah ini merupakan suatu arahan Allah? Bila mendengar jawaban Nabi Ibrahim bahawa ia merupakan arahan Allah, lalu Siti Hajar pasrah dengan menyatakan bahawa Allah pasti tidak mensia-siakan pengorbanan itu. Belum jauh meninggalkan isteri dan anak tercinta, maka Nabi Ibrahim alaihissalam menyadah tangan seraya berdoa sebagaimana tertera dalam surah Ibrahim ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Maksudnya, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian dari zuriat keturunanku di sebuah lembah, yakni tanah suci Mekah, yang tiada tanaman padanya di sisi rumahmu yang diharamkan mencerobohinya. Wahai Tuhan kami, mereka ditempatkan di situ supaya mereka mendirikan salat dan memakmurkannya dengan ibadah. Oleh itu jadikanlah hati sebahagian dari manusia tertarik keluar kepada mereka, supaya datang beramai-ramai ke situ, dan kurniakanlah rezeki kepada mereka dari berbagai jenis buah-buahan dan hasil tanaman. Semoga mereka bersyukur. Kisah yang hebat ini sepatutnya meresap kesan bagi kita untuk mencontohinya dalam mewujudkan keluarga yang bahagia, di mana
setiap ahli keluarga bermula daripada suami, isteri dan anak-anak mentaati Allah dan sedar serta melaksanakan tugasan masing-masing. Sibuk dalam mencari nafkah bukan penghalang dalam mendidik anak-anak. Sikap menyerah bulat-bulat urusan pendidikan anak-anak kepada sekolah dan pusat pengajian yang lain tanpa disertai dengan pemantauan susulan menyebabkan berlakunya kekurangan penghayatan beragama. Ini ditambah lagi dengan kemudahan teknologi maklumat dengan memberi kebebasan kepada anak-anak untuk menonton televisyen, melayari internet tanpa kawalan, apatah lagi alat tersebut dibenarkan untuk diletak di tempat yang susah dipantau oleh ibu bapa seperti di dalam bilik. Ibu bapa juga tidak boleh memberi alasan jahil agama menyebabkan urusan pendidikan diserahkan kepada orang lain, sedangkan proses belajar ilmu agama terus berlangsung selagi hayat di kandung badan. Tanyalah diri kita dalam seminggu, berapa jam kita dapat meluangkan masa terutama antara maghrib dan hingga isyak, atau cuti hujung minggu untuk mendalami ilmu agama. Jangan cuba tipu diri sendiri kerana beberapa banyak masa kita habiskan untuk menonton televisyen, melayari internet, bersiar-siar berbual kosong. Pastikanlah kita sekeluarga tidak menjadi umat yang muflis di hari akhirat, di mana agama menjadi begitu penting sehingga setiap kita cuba mencari-cari apa sahaja amal soleh walaupun sebesar biji sawi untuk ditimbang atas neraca Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang diberkati Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilud dajjal fi hadhihi sabahati majra qanatin fa yakunu aktsara man yakhruju ilayhi an-nisaa'u hatta inna ar-rajula yarji'u ila hamimatihi wa ila ummihi wa ibnihi wa ukhtihi wa ammatihi fa yusiquha wa ribatan fa khafat an takhruja ilayhi, rawahu Ahmad. Maksudnya Dajjal akan turun dari daerah dataran bergerak yang bernama Majra Panah. Yang paling ramai akan menjadi pengikutnya adalah kaum wanita, sehingga kan seorang lelaki akan bersegera pulang ke rumahnya untuk melihat, menjaga isteri, ibu, anak perempuan, saudara mereka dan ibu saudaranya. Kemudian diikatnya mereka kerana bimbang jika mereka keluar lalu bertemu Dajjal dan menjadi pengikutnya yang sesat. Musuh Islam juga akan meneruskan penjajahan terhadap bumi umat Islam dengan menghancurkan kaum wanitanya dan menyuburkan pergaulan bebas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa di akhir zaman nanti kaum wanita adalah yang paling ramai lari keluar mengikut Dajjal. Kita dapat melihat pada hari ini kaum wanita tidak lagi lekat diam di rumah, tetapi turut keluar dari rumah dengan berbagai tugasan dan tujuan, sama ada yang harus atau tidak oleh syarak. Tetapi tidak dapat dinafikan keluarnya wanita dari rumah hari ini adalah lebih banyak menjurus kepada kesan negatif daripada positif. Di tengah perpecahan dan keruntuhan dunia Islam sekarang ini, kita dapat menyaksikan betapa banyaknya usaha dalam mengeluarkan wanita dari agama dan syariat Nabi-Nya ke jalan yang amat jauh dari jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala atas naungan kebebasan wanita. Ingatlah bagaimana Islam telah meletakkan kemuliaan wanita di tempat yang terbaik setelah dilayan lebih teruk daripada binatang semasa jahiliyah. Jangan tertipu dengan laungan Dajjal sehingga maruah wanita kita menjadi lebih murah daripada besi buruk. Pastikan maruah wanita tidak dirosakkan dengan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fitrah wanita, menjadi mangsa gangguan seksual di pejabat, pelaris barangan kapitalis, mangsa jualan maruah di internet dan sebagainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tukallifu as-sighara min al-jawari al-kasb fa innahunna yaksibna fi farjiha wa la takallafu sabiyyal saghira al-kasb fa innahu yasrif wa'ufu ya'iffakumullah, rawahu Abu Nu'aim. Maksudnya, janganlah kamu bebankan hamba perempuan yang kecil dengan pekerjaan kerana mereka akan mencari hasil dengan menjual kehormatan mereka. Jangan kamu memaksa anak kecil dengan pekerjaan kerana dia akan mencuri, dan berilah keringanan niscaya Allah meringankan kamu. Renungilah juga ucapan seorang penulis terkenal, Helen Stanbury, segala percampuran antara lelaki dan perempuan. Kami di Amerika banyak menerima padah daripada percampuran ini sehingga menjadi sebuah masyarakat yang penuh dengan kehidupan bebas dan lucah.
Akhirnya ramai mangsa pergaulan bebas ini memenuhi penjara. Kaki lima kelak malam dan rumah urut penuh hinaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 35 hingga 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Maksudnya, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku dan anak-anakku dari perbuatan menyembah berhala. Wahai Tuhanku, berhala-berhala itu telah menyebabkan sesat banyak di antara umat manusia. Oleh itu sesiapa yang menurutku, yakni mengikut Islam, maka dia adalah dari golonganku, dan sesiapa yang menderhaka kepadaku, yakni menolak Islam, maka sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Kiranya dia insaf dan bertaubat. Perjuangan Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail alaihi wassalam bukan sahaja dalam membentuk keluarga, malah membina negara yang aman, di mana antaranya cirinya ialah dibersihkan daripada sebarang unsur syirik, di samping kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aspek kehidupan. Begitulah juga negara aman akan diraih dengan mempunyai pemimpin yang bertakwa kepada Allah sehingga adil dalam melaksanakan pemerintahan. Negara akan huru-hara bila dipimpin oleh orang-orang yang pecah amanah dan kaki rasuah. Oleh itu pemilihan pemimpin yang adil merupakan suatu usaha yang wajib dalam menjadikan negara aman sejahtera. Imam Syafi'i pernah berwasiat, perkara yang mesti ada pada pemimpin ada 5, iaitu benar dalam percakapan, menjaga rahsia, menunaikan segala janji, sentiasa memberi nasihat dan menunaikan kewajipan yang diamanahkan. Firman Allah dalam ayat 85 surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Maksudnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajarannya sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najratat taibin. سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابه سيدنا رسول الله اجمعين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallah bukratan wa asila. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha wa athi'uhu wa a'lamu anna Allaha yuhibbul muttaqin. Firman Allah Ta'ala dalam ayat 103 hingga 107 surah As-Saffat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma aslama tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin.
المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. Maksudnya setelah keduanya berserah bulat-bulat, yakni menjunjung perintah Allah dan Nabi Ibrahim merebahkan anaknya dengan meletakkan iringan mukanya atas kelompok tanah untuk disembelih, serta kami menyuruhnya, wahai Nabi Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata, dan kami tebuskan anak itu dengan sembelihan yang besar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ketika mengingati pengorbanan hebat Nabi Ibrahim yang terpaksa menyembelih anaknya Nabi Ismail melalui suatu arahan dan mimpi benarnya, maka umat Islam pada hari ini mesti disuburkan kembali rasa yakin tentang keadilan dan kehebatan sistem Islam dalam menjanjikan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kita yakin bahawa perjuangan dalam meninggikan kalimah Allah atas muka bumi ini perlu berdepan dengan berbagai cabaran, ujian dan halangan sama ada dari musuh atau umat Islam sendiri. Kita dapat saksikan bagaimana sikap As-Sabiah kebangsaan sempit yang dibangkitkan telah menyebabkan umat Arab menjatuhkan kerajaan Utsmaniyah Turki 1924 sehingga hampir 100 tahun umat Islam tanpa khilafah yang memayungi kita, sehingga penjajah dengan mudah membaham kita satu demi satu. Sebarang kebangkitan Islam akan disekat dengan pelbagai cara, termasuk mencabuli sistem demokrasi dengan membunuh kerajaan yang sah seperti yang berlaku di Mesir. Kemudian sebarang gerakan Islam yang berbahaya, musuh Islam terutamanya, yang membahayakan musuh Islam terutamanya Zionis Yahudi, akan dikuburkan sebagaimana yang terjadi kepada ikhwan muslimin di Mesir. Ia bukan perkara baru, sebaliknya mengulangi tindakan jahat penjajah sebelum ini. Dulu pernah keluar daripada tokoh penjajah bahawa tiada ruang untuk menjamin berterusannya negara Israel kecuali dengan menghapuskan dua unsur di dunia Arab, iaitu pemimpin agama yang komited dengan Islam dan gerakan ikhwan muslimin. Penjajah tidak takut kepada sosialis, perkauman As-Sabiah dan sistem beraja di kawasan Arab, tetapi yang ditakutinya ialah Islam. Inilah kuasa besar yang sudah lama tidur dan sekarang ia mula bangkit di dunia Arab. Penjajah takut lahirnya Nabi Muhammad baru di kawasan itu. Oleh itu sempena berada pada hari raya Korban yang mengetuk hati kita supaya mengorbankan rasa cinta kepada dunia dalam memastikan Islam berada di puncak jaya. Marilah kita sama-sama berganding bahu dalam membalikan sistem Islam dalam merajai dunia agar kemerdekaan Palestin dapat diraih, kezaliman di Syria dapat dihentikan, pembunuhan etnis Rohingya di Myanmar dapat disekat, penderitaan saudara seagama di Mesir dapat dibela, keganasan terhadap umat Islam di Thailand dapat perhatian, nasib umat Islam seluruh dunia dapat dibantu di bawah satu bendera, iaitu Islam yang mulia. Islamlah niscaya kita selamat dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salam Aidul Adha diucapkan sekali lagi pada seluruh muslimin dan muslimat. Bagi yang berkemampuan disarankan agar menghidupkan sambutan Aidul Adha dengan ibadah korban sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam. Sabda Nabi SAW melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, ma'amila banu Adam yawman nahri amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min ihraqihi dam fa innahu la ya'ti yawm al-qiyamah biquruniha wa azlafiha wa ash'ariha wa inna lidamin la yaqa'u min Allah azza wa jalla bimakan qabla an yaqa'a 'ala al-ard fatibu biha nafsa. Maksudnya tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya Korban yang lebih disukai Allah dari mengalirkan darah, yakni menyembelih korban. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat nanti dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, bulu-bulunya dan diletakkan di atas timbangan. Dan sesungguhnya darah binatang korban itu mendapat kedudukan di sisi Allah di suatu tempat yang tinggi sebelum ia jatuh di atas muka bumi. Oleh itu ikhlaskanlah hati kamu ketika berkorban itu. Riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wansurhum ala aduwwika wa aduwwihim. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamna aw
لبنان وفي سوريا وفي مصر وفي كشمير وفي الهند وفي أفغانستان وفي شيشان وفي جنوب الفلبين وفي إندونيسيا وفي تايلاند وفي بلدنا ماليزيا. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك بالنصارى ومن والاهم، اللهم عليك بالهنود ومن والاهم، اللهم عليك بالامريكان ومن والاهم، اللهم عليك بالبريطان ومن والاهم، اللهم عليك بأحزاب المشركين الطاغين الظالمين ومن والاهم. اللهم دمرهم تدميرا وتدبرهم تدبيرا واجعلهم هباء منصورا. اللهم انصر من نصر دينا واخذل من خذل دينا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم ارزق العون لعبدك ذكرنا مترا Datuk Haji Mubarak bin Taha al-ma'ruf bi mudah wa su'i ujung wa ayiduhu wa wafiqhu lima tuhibbu wa tardah bi hurmati man arsaltahu lil alamin rahmatan wa bushra. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa jami'a hasanatina waj'alha khalisatan liwajhika al-karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.